jawapan kepada sedikit pertikaian daripada sebahagian kecil muslimat yang rasa tak puas hati bila saya sebut dijerkah setiap hari qatalakillah oleh bidadari. Kalau kita kata perangai buruk suami selalunya mengubah isteri menjadi jahat, Asyah binti Muzahim menjadi isteri kepada seorang lelaki yang paling bengis, paling zalim atas muka bumi Allah, tetapi sedikit pun tidak mengubah beliau dan mengekalkan beliau untuk terus taat kepada Allah, hormat kepada suaminya, dan akhirnya menjadi salah seorang daripada ketua wanita syurga. Mana-mana umat Nabi Muhammad, wanita yang Allah uji dapat suami yang tak bagus, ada suami yang sangat bengis, salah sikit pukul, ada suami yang sangat kedekut sehingga isteri kena cari kerja untuk tampung anak-anak, ada yang diuji dengan penyakit daripada seawal kahwin, 2-3 tahun kahwin, suami terus lumpuh dan sakit. Maka bersabarlah wahai wanita-wanita umat Nabi Muhammad, kerana di sana ada ramai yang Allah uji lebih teruk, lebih besar ujian mereka daripada kita. Dalam satu hadis yang sangat masyhur, semayang tutup aurat, puasa, jaga maruah, kehormatan, tak gedik-gedik, gambar pakai ketat masuk dalam media sosial, tak gedik-gedik sehingga menimbulkan syahwat orang lain. Jaga kehormatan dan maruah, jaga kemaluan. Dan yang ketiga, taat suami. 3 ni je. Ketika di mahsyar akan ada pengumuman kepada wanita-wanita yang boleh jaga 3 ni. Wahai wanita salihah, masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu nak. Tingginya darjat seorang wanita yang salihah di sisi Allah. Pendapat di kalangan para ulama, mereka lebih tinggi daripada bidadari syurga. Subhanallah. Mereka lebih indah daripada bidadari syurga. Mereka lebih cantik daripada bidadari syurga. Mereka lebih mulia daripada bidadari syurga. Dan mereka lebih mewah daripada bidadari syurga. Nabi sebut dalam satu hadis, dalam syurga tak ada orang bujang. Orang lelaki dapat bidadari. Perempuan, mana-mana wanita yang tak berkahwin sampai akhir umur dia, jangan sedih. Nabi telah sebut dalam satu hadis yang sahih, ma fil jannati a'zab, dalam syurga nanti akan kahwin. Mana-mana wanita yang tidak berkahwin kemudian mati, kemudian masuk syurga, Allah akan bagi pilihan dengan mana-mana lelaki yang dia nak kahwin. Adapun orang perempuan yang diceraikan, sama juga, yang diceraikan oleh suami dia, maka dia tak akan berkahwin, dia tidak akan disatukan dalam syurga dengan suami yang menceraikan dia. Dia boleh pilih dengan siapa yang dia nak kahwin. Itu 2. Nombor 3, orang perempuan yang dia baik dengan suami dia meninggal dan dia tak berkahwin lagi sampai akhir hayat dia, maka suami dia itulah yang akan menjadi suaminya di dalam syurga. Ini ada dalil yang sangat kuat. Yang kahwin banyak ni last. Perempuan yang kahwin banyak bukan waktu di dunia suami dia dapat orang. Maksudnya suami dia meninggal, lepas tu dah meninggal, habis iddah, dia pun kahwin lain. Akhirnya 4 orang. Dengan siapakah dia yang akan menjadi suami dia di dunia nanti? Yang ni ulama khilaf pendapat. Berdasarkan satu hadis Nabi yang sahih, kalaulah 4 suami yang dia berkahwin dulu ni, yang pernah menjadi suami dia, ahli syurga semua 4, maka yang akan bersama dengan dia dalam syurga menjadi suami dia adalah lelaki suami yang terakhir di dunia dulu. Okey, kemudian perempuan suka cantik tak? Semua orang perempuan nak kelihatan cantik walaupun dia hitam, walaupun dia gemuk. Kalau boleh dia teringin cantik, maka wanita syurga, semua orang perempuan syurga, bukan bidadari tau, semua ahli syurga adalah cantik selama-lamanya. Nabi punya cerita kecantikan bidadari, ketahuilah wahai ahli syurga di kalangan umat Muhammad yang wanita, kalian lebih cantik daripada bidadari. Majoriti orang perempuan suka apa dia? Selain daripada kecantikan, nombor 2 perhiasan. Cincin, gelang, rantai yang perhiasan, orang perempuan suka. Lelaki dan perempuan di kalangan umat Nabi Muhammad haram makan pinggan dan cawan daripada emas dan perak. Sesungguhnya itu untuk orang bukan Islam di dunia dan untuk kita dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, bukan korel lagi dalam syurga, emas perak lagi mahal, lagi berkualiti. Orang perempuan suka pakaian yang cantik. Ramai orang perempuan suka, majoriti orang perempuan suka. Lapik kepala bidadari syurga lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Baru lapik kepala. Baju wanita dunia hari ni kalau pergi kedai emas,
Dia tengok yang 15,000, yang 20,000 dia tak boleh beli. Tapi nanti bila dalam syurga, dia pergi ke pasar raya syurga, dia tengok yang mahal, dia boleh beli. Dia pergi dengan suami dia, dia pergi dengan anak-anak dia yang dia sayang atas muka bumi ni. Maka pulunlah semua ibu-ibu, didiklah anak-anak untuk jadi ahli syurga, supaya kita semua boleh berhimpun dalam syurga. Dan isteri-isteri mereka ketika itu, kalangan wanita-wanita dunia yang taat, azwajum mutahharah, tidak ada haid, tidak ada nifas. Seronok tuan-tuan. Yang terakhirnya, bila dah banyak isteri ni, kan kami tak dengki, tak cemburu ustaz. Isteri-isteri dalam syurga hanya bersyahwat kepada suami mereka sahaja, dan hanya melihat dan memandang suami mereka saja. Dia tak tengok laki orang. Tengok laki orang, ish, handsome laki dia, tegak. Lepas tu dia tengok pada laki dia, tu dia perut, kan? Dan kami, iaitulah Allah, akan menarik sepenuhnya semua daripada diri ahli syurga perasaan dengki dan dendam. Mereka akan hidup dalam suasana persaudaraan sambil bertongkat di atas sofa dan tempat bersandar pelamin yang empuk ketika mana mereka berjumpa di antara satu sama lain. Kesemua suami yang ada berbilang-bilang isteri ni, mereka akan hidup dalam keadaan yang aman, tidak dengki dan tidak dendam di antara satu sama lain.